Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih Ustaz Yusri sekali lagi, anak anda Haikal dan siapa seorang tadi nama Aziza? Aisyah. Baik. Dan sekali lagi bapa dan para penonton, tamu, sesahabat Facebook Ustaz Hazan Muhammad yang sangat dimuliakan Allah sekalian. Jadi alhamdulillah syukur kerana pada malam ni kita dapat berada bersama dengan anak-anak yang sangat kita cintai, yang bakal merupakan pemimpin-pemimpin masa depan, yang mana kita ibu bapa kena sering doakan untuk mereka kerana Allah Taala mengajar kita untuk mengenang anak-anak ni dalam doa-doa kita. Satu pengalaman yang saya kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Orang Kelantan ni biasanya dia berbangga dengan kekelantanan dia, ya. Satu hari saya jumpa di Kuala Lumpur, di KLIA, seorang tua yang amat tua, senior, ya, seorang yang sangat berusia. Dan orang ni akhirnya memberitahu saya bahawa beliau merupakan seorang tuan guru pondok di sebuah tempat di Kelantan. Dan saya melihat ketika itu tuan guru Syekh ini menghantar anaknya yang ke-8 pergi belajar di luar negara. Saya tak ingat di mana tempatnya, barangkali di Jepun. Apabila berkesempatan bersembang-sembang dengan beliau ketika menanti anaknya untuk menaiki kapal terbang, saya belajar daripada seorang yang mulia ni tentang bagaimana rahsia kejayaan beliau. Beliau ni berkahwin pada usia 44 tahun. Kerana sibuk belajar daripada usianya 30-an sampai 44 tahun itu pergi ke luar negara untuk belajar dan menjadi orang alim dan pulang untuk mengajar di pondok. Antara nasihat orang tua ni kepada saya ialah kenang anak-anak kita dalam doa, ustaz, dia kata, ya. Kerana kalau kita baca ciri orang beriman ni, Allah sentiasa bawakan orang beriman ingat anak-anak. Surah bila Allah menceritakan dalam surah Al-Furqan ayat ke-74, orang-orang beriman ni berdoa untuk anak-anak dia, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, kata orang tua tuan guru yang mulia ni. Walaupun ayat itu pendek tapi cukup bekas di hati saya ketika mendengarnya, iaitu bila beliau bercerita hasil doa yang dipanjatkan kepada Allah itu, terutamanya pada hari Jumaat yang ada 12 waktu kemustajaban doa macam esok, kan. Kalangan para ulama mengatakan dia bermula malam ni lagi sebelum subuh pagi esok. Ada yang mengatakan lepas asar hari esok. Maka saya tak pernah tinggal doa untuk anak-anak saya. Berapa jumlah anak tuan guru ni? Anaknya saya tak ingat berapa belas orang, 12 orang, 13 orang begitu, ya. Yang ke-8 masa tu pergi ke Jepun. Maka pesan daripada orang tua ni, kita ibu bapa jangan abai, jangan penat, jangan jemu berdoa untuk mereka lah, tuan-tuan. Ni barangkali ibu ayah yang hadir dalam kuliah yang mulia ni, biar ambil peluang jangan lupa kepada anak-anak kita, ya. Jadi tujuan kita jumpa pada malam ni adalah untuk mengingatkan kita kepada satu tanggungjawab penting, peranan penting ibu ayah. Musim cuti sekolah dan musim PKP yang melanda negara dunia pada hari ini, apa pemantauan kita terhadap anak-anak? Apa usaha kita untuk memastikan anak-anak kita ni berada atas landasan yang benar? Kadang-kadang ada kalangan guru yang mengadu bahawa anak-anak online bila kelas dimulakan tapi semua sibuk dengan aktiviti masing-masing. Nama saja yang muncul tapi hati bimbang entah ke mana. Jadi kita ibu ayah ni, tuan-tuan, antara perkara penting yang patut kita ambil peluang ketika anak-anak berada di samping kita dalam musim-musim seperti ini, agar kita banyakkan interaksi dengan Al-Quran Karim. Kerana Imam Ahmad bin Hanbal, satu hari dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin, Imam Ahmad ni bermimpi bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah sebanyak 3 kali. Dan dia berkata, kalau aku bertemu kali keempat, nanti aku nak tanya kepada Allah, bagaimanakah cara mendekatkan diri kepadanya. Akhirnya Allah pun memberikan kepada beliau satu kesempatan untuk bermimpi kali keempat. Kita pun tak fahamlah maksud bertemu dengan Allah ni, tetapi ini bicara orang-orang yang tinggi makamnya, kata Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin. Maka bila aku bertanya kepada Tuhanku, bagaimana cara nak mendekatkan diri kepadamu, wahai Tuhan, Zatmu yang agung, maka Allah pesan kepadaku, bacalah kalamku, wahai Ahmad. Imam Ahmad berkata, adakah dengan faham atau tidak? Kata Tuhan kepadaku, bacalah, kau faham ke, kau tak faham ke, kau tetap akan dekatkan diri kepadamu. Itu sebab para ulama mengatakan, kalau kita nak bercakap dengan Allah, kita hendaklah sembahyang. Kalau kita nak Allah bercakap dengan kita, kita baca Al-Quran Karim.
Ya, jadi pada malam ni bila kita nak baca Quran, Quran ni satu watika yang sangat mulia, tinggi kedudukan. Andai seseorang pada anak-anak ke ibu ayah, tuan-tuan yang mendengar ceramah pada malam ni mendapat undangan sampai surat kat rumah, surat diraja. Kalau raja ni hantar surat, kalau kita ni para ustaz terima tauliah, contohnya daripada negeri-negeri yang bersultan, tauliah tu besar. Kertasnya besar, bergulung, nak pegang pun, nak frame pun besar. Begitu juga orang yang dapat pingat tertentu, maka surat yang dihantar tu dihantar dengan telegram, dihantar dengan apa dipanggil ni, dengan surat berdaftar AR register sampai, maka kita yang terima pun rasa wah hebatnya surat ni. Kita duduk buka dengan tertib, takut terkoyak di sana sini. Buka tu pun duduk tempat-tempat tak ada air ke, supaya jangan kena dicemari dengan air dan sebagainya. Begitulah langkah yang kita ambil kalau sampai pada kita surat daripada seseorang yang penting. Ini kan pula kalau surat yang datang itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tafsiran yang patut kita faham. Jadi sudah tentunya Quran yang memiliki makam yang tinggi di sisi Allah dan makhluk itu, tuan-tuan yang hadir pada malam ni, yang mulia Raja Roslin Rosman Abdul Rahman di Facebook saya, Puan Yad Abdullah, nampaknya Cikgu Wahya Talib pun ada. Terima kasihlah semua kerana hadir, Jadi Haji Akhir Nisa, kalau kita lihat begitu juga Al-Quran Al-Karim merupakan kalamullah ni, patut mempunyai kedudukan dan penghargaan yang tinggi. Orang Arab kata takdir, nuqaddiru haqqa taqdir. Kita patut meletakkan dia satu penghargaan, kedudukan yang sangat mulia, mengatasi kalau kita bandingkan tadi surat daripada mana-mana pihak yang penting hantar kepada kita. Maka itu sebabnya Imam Nawawi buat satu buku bertajuk Adab Membaca Al-Quran. Saya amat nasihatkan tuan-tuan untuk baca buku ni, ni Adab Membaca Al-Quran. Ini karangan ni berusia lebih 800 tahun. Inilah kehebatannya daripada umat Islam, kerana segala tulisan diabadikan, disimpan, dan tanda kepenerimaan Allah kepada satu karya yang ditulis itu bila ratusan tahun dibaca orang tanpa jemu, tanpa bosan. Maka ni antara buku yang paling penting untuk anak-anak baca, ibu bapa yang ada di rumah. Kerana kadang-kadang kita tak tahu hak-hak Allah ni dalam Al-Quran yang patut kita jaga. Ada orang bertanya kadang-kadang, boleh tak kita baca Quran tak pakai tudung? Tak ada masalah pun baca Quran tak pakai tudung. Tapi kalau kita menerima surat yang penting, kita terketar-ketar macam digambarkan tadi, kita duduk di tempat yang mulia, pegang, berhati-hati buka dengan pisau yang teliti supaya tak koyak, tak rosak. Begitu keadaan kita menghargai surat yang sampai daripada arah ataupun tempat yang tinggi seperti Kesultanan dan sebagainya yang saya gambarkan tadi. Jadi Imam Nawawi ini mengemukakan dalam kitab beliau, tuan-tuan sekalian, pada bab yang ke-6, saya bacakan sikit, galakan untuk kita ni mengerti, memahami, motivasi diri untuk memahami kedudukan tingginya kalam Tuhan itu. Yang pertama, kata beliau, bila kita nak baca Quran ni, kita kena bersiwak. Bersiwak bermakna bersugi. Pada hari ini kebanyakan para ulama memfatwakan kalau kita pakai berus gigi apa sahaja pun, dengan sebab itu mulut kita bau wangi, maka ia mengambil tempat sugi ataupun siwak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan anak-anak yang dimiliki Allah sekalian, kalau kita perhatikan perniagaan yang paling best sekali dalam dunia ini adalah perniagaan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Perniagaan yang menjadikan kita hamba Allah. Perniagaan yang menyebabkan kita menghargai alam sekeliling kita. Ya, ada seorang kawan saya, beliau ni namanya Jasril. Anak-anak kreatifnya beliau ni, beliau berniaga sugi, kayu sugi, siwak. Kerana mengikut kajian beliau bahawa siwak ni satu benda yang mesra alam, dan kalau kita pakai berus gigi dia plastik, dia boleh menambah kekotoran, pencemaran dan sebagainya. Maka eloklah kita kembali kepada sugi. Tapi kayu sugi yang dibawa ni special, dia ada dia punya kontainer dia. Nanti boleh tengoklah dalam Instagram beliau, nama dia THIS, THIS, Hadha. Nanti bila saja saya nak kaitkan tuan-tuan pada anak-anak kita pada hari ini, supaya di samping kita jadi orang yang faham matlamat kedatangan kita ke dunia sebagai hamba Allah, kita juga jangan abaikan peluang-peluang yang ada. Contohnya berniaga, kan? Kerana semua bahan yang dibawa oleh Quran dan juga hadis, banyak ayat yang kita akan lihat penumpuan dia kepada aspek perniagaan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa orang beriman, laki dan perempuan, bagi mereka syurga. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mahukah kamu kalau aku tunjukkan kamu satu perniagaan? Jadi penggunaan kata-kata seperti ini bukan kebetulan, dia satu galakan sebenarnya. Ya, ada satu sekolah asrama penuh di Malaysia ni, anak-anak diajar untuk rajin memberi kepada orang. Buat alik makanan segera ke, buat alik coklat ke, apa benda, air ke, teh ke dan sebagainya, tiba kat asrama bagi orang, digalakkan oleh cikgunya. Bagus, satu perkara bagus.
Tapi jangan lupa, anak-anak ni akan mencorakkan masa depan negara. Mereka akan jadi orang penting. Kalau sekolah-sekolah macam Sejaya ni, anak-anak yang cemerlang, mereka akan jadi engineer, doktor, ustaz. Jadi kita kena ajar mereka untuk memupuk semangat perniagaan. Saya sebut pada apa, galakkan mereka berniaga. Ya, bawa ke sekolah apa-apa, berniaga dengan kawan-kawan. Untung sikit menjadi, yang penting seronok berniaga supaya mereka keluar nanti, mereka tidaklah malu untuk menjadi seorang ahli perniagaan, ahli usahawan. Artinya kalau ruang untuk bekerja maka gaji itu tiada, tertutup, maka peluang untuk berniaga tu terbuka dan dilatih daripada kecil, dipupuk. Okay? Jadi perkara pertama yang diajar kita dalam hidup ni, bila nak berinteraksi dengan Quran, pastikan mulut kita wangi. Kerana malaikat ni dia merupakan makhluk Allah yang tidak senang pada bau yang busuk. Itu sebab Nabi kita tidak makan bawang putih dan bawang merah yang tidak ditumis. Ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi telah pun menumpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka Nabi kita SAW dihidangkan makanan seperti bawang putih, bawang merah yang tidak ditumis, baginda tidak makan. Maka menimbulkan keheranan pada Abu Ayyub Al-Ansari dan juga isinya Ummu Ayyub Al-Ansariyah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, mengapa tak makan? Adakah makanan diharamkan? Kami tak terlepas ke bahawa Nabi pernah mengatakannya sebagai haram? Nabi jawab, tidak. Aku ni seorang lelaki yang banyak munajat kepada Tuhanku, dan aku tidak suka ketika munajat bauku busuk di mulut ini. Anak-anak jauhkan merokok, vape pun tak boleh. Dengan orang baik, tuan-tuan. Jadi ini perkara pertama. Yang kedua, digalakkan kita baca Al-Quran dalam keadaan suci. Digalakkan. Dalam mazhab Syafi'i letakkan dia satu kewajipan. Nak pegang Quran yang Quran sepenuhnya. Kalau ada terjemahan tu bukan Quran sepenuhnya lah. Jadi kita nak pegang Quran yang sepenuhnya Quran, kita kena dalam keadaan berwuduk. Ini merupakan satu pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi digalakkan untuk baca Quran dalam keadaan suci. Ini baca maksudnya. Kalau pegang memang wajib dalam keadaan suci lah. Jadi membaca Al-Quran pun dituntut dalam keadaan suci. Sekiranya dia membaca dalam keadaan berhadas, hukumnya adalah berpandukan kepada ijma' muslimin, dan hadis tentangnya begitu banyak dimaklumi. Kata Imam Haramain, Imam Haramain ni seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang pernah menjadi guru kepada Imam Ghazali. Anak-anak sekalian, Imam Haramain ni dikatakan antara karamah yang Allah berikan kepadanya, dia seorang pemidato yang hebat. Dia kalau bercakap memang tak ada satu pun tersasul. Bahasanya sangat lancar, perkataannya sangat indah, sehingga kata-katanya itu disusun jadi buku oleh orang yang mendengar pun. Orang belajar bahasa pun pergi dengar kuliah dia untuk tahu bahasa, laras bahasa yang betul. Hebatnya Imam Al-Haramain. Setengah orang mengatakan dia dipanggil Imam Al-Haramain kerana dia muncul di dua-dua tanah suci itu pada satu masa. Orang jumpa kat Mekah ada, waktu yang sama orang kata dia mengajar kat Madinah. Jadi satu masa Allah beri kepada dia dua tempat ni, wali Allah. La yamna'u fadlullah an khalqillah. Mereka berkata bahawa tidak dikatakan dia melakukan satu perkara yang makruh, tapi dia meninggalkan perkara utama. Artinya kalau kita baca Quran dalam keadaan tak berwuduk, kita mungkin melakukan perkara makruh ataupun khilaf aula. Khilaf aula ni maknanya kita mengabaikan satu benda yang lebih utama. Kita meninggalkan perkara yang utama. Macam contoh anak-anak sekalian, besok masjid dekat Sejaya tu siap. Bila siap Ustaz Syukri? Ustaz Yusri? Saya selalu panggil Ustaz Syukri. Ustaz Yusri, bila masjid siap? Ya, rasa setahun ke 2 tahun lagi lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan anak-anak kita boleh berlatih jadi khatib, jadi imam ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita bila sembahyang, tiba-tiba kita berada di saf yang unggul di hadapan, lalu muncullah seorang yang kita nampak hebat. Kita pun ke belakang dan bagi dia ruang untuk dia duduk mengisi tempat yang penting di depan itu. Padahal kita dah datang awal. Dalam Islam ini dipanggil perkara ni makruh, khilaf aula. Jadi walaupun orang tu lebih mulia daripada kita dengan sebabnya, ilmunya, kedudukannya, tapi kita dah berada di saf yang awal, kita makruh memberi orang lain untuk duduk di tempat itu, kerana dalam kaedah yang diletakkan dalam Islam namanya al-itharu fi amril qurabi makruh. Maknanya kita melebihkan orang dalam perkara-perkara yang beri pahala kepada kita, itu hukumnya makruh. Dia datang lambat, tak payahlah kita suruh dia duduk tempat kita, kita pula reverse ke belakang. Gitu anak-anak besok kalian ada masjid, kalau dah ada kat depan, nampak ustaz datang pun jangan bagi ustaz duduk kat depan. Siapa seorang datang lambat? Gitu. Jadi kalau kita baca Quran dalam keadaan tidak berwuduk, mereka mengatakan ia makruh dan sebahagian mengatakan ia khilaf aula. Mana khilaf aula ni benda yang kita meninggalkan benda yang lebih utama. Ya. Jadi penjelasan yang dikemukakan sini dengar ya. Orang yang berjunub dan haid pula haram bagi kedua-duanya untuk baca Quran walaupun sepotong ayat atau kurang daripada itu. Walau bagaimanapun harus bagi mereka untuk melalukan Quran dalam hati tanpa melafazkannya.
maknanya kita sebut dalam hati. Mereka juga dibenarkan melihat mushaf sambil melalukan ayatnya dalam hati. Kaum ulama muslimin bersepakat tentang keharusan bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir, berselawat kata Nabi bagi orang yang junub, mana orang berhadas besar ni tadi. Jadi dalam mazhab Syafi'i meletakkan syarat bila seseorang yang berjunub itu nak baca ayat Quran, dia mesti suci, dia mesti suci daripada hadas besar. Ulama mazhab kami berkata begitu juga bila seorang berkata kepada seseorang, ya Yahya khuzil kitaba biquwwatin. Ada orang, ni hebatnya bahasa Arab, ada orang dia bercakap dengan bahasa Al-Quran. Ada satu kisah anak-anak sekalian ya, tuan-tuan. Ada seorang bernama sahabat Nabi yang mulia nama Ibnu Abbas. Dia diberitahu tentang ada seorang perempuan yang dia bercakap dengan bahasa Al-Quran. Semua bahasa dia Al-Quran. Dia menggunakan bahasa Quran tapi dia iktibas dalam konteks komunikasi harian. Contoh, ketika dia nak naik kuda, maaf saya bukan Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar ni melihat perempuan tersebut datang ke Madinah, orang kata perempuan ini dia bercakap mesti guna laras bahasa Al-Quran. Lalu perempuan ini pun memang dia bercakap semua bahasa Al-Quran. Jadi antara ayat Quran yang ada surah Maryam ni, ayat ke-12, Allah berfirman, ya Yahya khuzil kitaba biquwwatin. Maksudnya, wahai Yahya, ambillah kitab, pegang dengan kuat-kuat. Maknanya pegang dengan sungguh-sungguh agama yang aku beri kepada kau. Bawa banyak makna. Jadi kita dah hidup ni, kita tengok anak kita leceh je, lembab, dia slow motion je contohnya. Kan? Jadi kita panggil ni, ya Yahya khuzil kitaba biquwwatin. Walaupun anak kita bukan nama Yahya, tapi kita sengaja guna Yahya, peganglah betul-betul, kau pegang lembab, berseluruhnya. Ya, tengok kau slow motion, cepat sikit tak? Jadi gitu. Walaupun ayat itu kita gunakan konteks komunikasi, faham baik Jadi dia bukan merujuk pada Quran, tapi ia diiktibas daripada Quran. Ini kata para ulama mazhab Syafi'i, maka hukumnya tidak dibolehkan. Walaupun kita cakap di luar konteks Quran, tapi kita gunakan laras itu untuk komunikasi harian yang kita sebut, maka hukumnya tidak dibolehkan. Baca kisah perempuan yang bercakap dengan bahasa Al-Quran tadi. Dia bercakap semuanya Quran. Jadi Ibn Umar pun tercengang, bingung, hebat perempuan ni. Maka ketika dia nak beralih keluar dari majlis tersebut, dia pun nak menaiki untanya ataupun himarnya, dia nak menaiki. Maka Abdullah bin Umar oleh kerana kebingungan dan keheranan dan kekaguman pada perempuan yang bercakap dengan laras bahasa Al-Quran sepanjang hidupnya ini, maka Abdullah bin Umar pun perhatikan dia. Dia bukan bertujuan nak tengok orang perempuan, tapi dia macam kita lah, bila tengok orang kita rasa macam kagum kan, maka kita tersegar tengok dia. Maka dia pun tengok perempuan itu beredar meninggalkan majlis dan nak pergi ke kenderaannya, himar ataupun untanya untuk dinaiki. Maka perempuan itu menyedari Abdullah bin Umar melihatnya. Lalu dia pun berkata kepada Abdullah bin Umar ayat dari surah An-Nur yang mana Allah menyatakan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Maksudnya, wahai orang beriman, tundukkanlah pandangan kamu daripada melihat orang perempuan. Jadi Abdullah bin Umar berkata, masya-Allah, sampai dia nak balik pun dia masih lagi bercakap bahasa Al-Quran dan menegur kesilapan aku. Aku bukan nak tengok dia, tapi aku memang cukup kagum melihat orang ini, bahasanya semua Al-Quran. Jadi balik pada cerita ni tadi, seandainya seorang yang begitu kuat ingatan Quran yang menyebabkan semua kata-katanya pun diambil daripada laras bahasa Al-Quran, dia tidak dibolehkan mengucapkan kalimah atau laras itu ketika dia dalam keadaan junub ataupun hadas besar. Faham ke? Faham? Haikal faham, Haikal? Bagus Haikal, alhamdulillah. Walau bagaimanapun, apabila ayat itu merupakan doa yang biasa kita ungkapkan, contohnya bila dengar kematian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang mengucapkannya itu merupakan seorang yang sedang berjunub, maka itu tak mengapa kerana itu merupakan doa. Itu merupakan satu zikir yang telah pun terbiasa diungkapkan bila seseorang dalam keadaan mendengar khabar kematian contohnya. Baik, begitu juga kita ketika kita menaiki kenderaan, kita baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, kan? Ini merupakan ayat Quran, ayat surah Az-Zukhruf ayat ke-13. Oleh kerana dia dah jadi satu zikir dan doa menaiki kenderaan, maka orang yang uzur, contohnya isteri kita ke, mak kita ke, kakak kita ke, adik perempuan kita ke, mereka uzur menaiki kenderaan, itu dah automatik diucapkan, maka itu hukumnya harus, kerana bukan dibaca dalam konteks membaca Al-Quran Karim. Okey. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan tayamum. Orang yang berjunub dan haid tidak mendapati air, dia hendaklah bertayamum. Tayamum ni satu perkara yang kita kena belajar lah. Anak-anak mungkin dah belajar.
Bahkan kelonggaran yang diberikan dalam fatwa semasa oleh para ulama, seandainya kita tak bertemu dengan debu, kita tak boleh angkat sembahyang kerana mungkin penyakit yang tertentu yang kita alami menghalang air daripada digunakan, ataupun air ada sedikit sangat. Ni kat Selangor pun ujian air hebat juga air ni, selalu sangat tak ada. Jadi tak ada air kat Selangor, tak boleh tayamum tau, sebab masih boleh dibeli botol dan sebagainya. Jadi yang dimaksudkan tak ada air ni, kalau memang tak ada air, ada cukup-cukup untuk kegunaan minum, makan saja, tak ada. Yang kedua, bila orang itu ditimpa penyakit yang mana tak memungkinkan dia untuk gunakan air, maka dia tayamum. Dalam mazhab Hanafi dan juga Maliki, kelonggaran yang diberikan untuk tayamum sampai kita boleh pergi kat dinding, tepuk, sapu muka kan, tepuk dia sekali, sapu tangan. Jadi itu ada fatwa yang dikeluarkan, diterangkan oleh Imam Dr. Wahab Zuhaili dalam ayat pada surah Nisa yang Ustaz sedang tafsirkan sekarang pada Facebook jam 9 malam setiap malam. Jadi kalau kita perhatikan, ini kehebatan yang terdapat pada Al-Quran yang perlu kita raikan, kita penuhi. Kerana ini merupakan kitab Allah SWT yang diturunkan untuk menjadi panduan, maka kita umat Islam wajib menghormati dan juga menyedari kedudukan yang tinggi itu. Kemudian lagi, ni yang terakhir yang Ustaz nak sebut malam ni, galakan membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan khusus. Sekumpulan ulama menggalakkan bacaan Al-Quran dilakukan di masjid, kerana masjid mempunyai nilai kebersihan dan kemuliaan mengatasi tempat yang lain. Dan seseorang digalakkan untuk i'tikaf, kerana i'tikaf merupakan pahala yang lain selain daripada membaca Al-Quran. Jadi kalau kita pergi ke masjid, ke surau ke, kita boleh i'tikaf. Dalam fatwa oleh Kerajaan Negeri Kedah mengatakan, kita masuk ke surau pun, walaupun tidak didirikan Jumaat di situ pun, kita dibenarkan untuk beriktikaf, digalakkan untuk niat iktikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid ma'dum fi lillahi ta'ala. Aku berniat iktikaf di masjid ini ataupun di musalla ini selagi aku berada padanya kerana Allah Ta'ala. Maka sepanjang kita duduk kat situ, kita mendapat pahala beribadah kepada Allah Ta'ala. Berkenaan baca Al-Quran di tempat mandi, para ulama, para salafus salih berselisih tentang hukum makruhnya. Ulama kami iaitu mazhab Syafi'i berkata tidak makruh. Pandangan ini dinukilkan oleh imam yang disepakati ketinggian ilmunya Abu Bakar bin Munzir dalam kitab Isyraf daripada Ibrahim An-Nakhai dan Malik merupakan pendapat Atha', manakala ramai juga yang menghukumkannya sebagai makruh. Jadi kalau kita perhatikan, bilik air yang dimaksudkan mandi ni macam kalau kerajaan Islam Osmania dahulu, mereka memang menyediakan tempat mandi untuk orang, kemudahan orang untuk mandi. Macam kita ada R&R lah. Biasanya tempat mandi ni tidak bercampur dengan toilet. Kalau dia bercampur dengan toilet, maka hukumnya membawa kepada makruh dan mungkin sampai kepada peringkat haram. Tapi kalau bilik air saja, kita baca dengan niat untuk mengingati mungkin para hufaz ketika mandi itu dibaca, maka hukum kebanyakan mereka mengatakan tidak mengapa. Kalau ia setengah yang tegas pun mengatakan hukumnya makruh. Baik. Ibnu Abi Daud berkata, Abu Ar-Rabi menceritakan kepadaku, beliau berkata, Ibn Wahab beritahu kepada kami, aku bertanya kepada Malik tentang seorang yang lelaki yang salat di akhir malam, kemudian menuju ke masjid dan keadaan terdapat baki surah yang dibacanya. Lantas beliau menjawab, aku tidak tahu mengenai Al-Quran di jalanan. Beliau tidak suka perkara itu dilakukan. Jadi orang ni dia ahli tahajud, maka pada malam itu dia bangun lambat. Dia ada hizib, dia ada kadar yang dibaca pada sepanjang malam. Contohnya orang tu baca satu malam 100 ayat dengan tahajud dia, dengan witir dia. Tiba-tiba pada malam tu, kerana dia terlambat, subuh pun awal, maka dia tak sempat nak menyempurnakan 100 ayat ini target setiap malam tu. Katalah dia baca 80 ayat, tinggal 20 ayat saja dah masuk subuh. Jadi apakah hukum dia membaca 20 ayat itu daripada rumah dia menuju ke masjid? Maknanya berjalan kaki dan membaca Al-Quran. Maka Imam Malik mengatakan dia tak suka perkara itu kerana tidak menghormati Al-Quran. Sepatutnya kau baca Al-Quran, kau duduk, kau hayati, kau tadabbur. Kalau kau baca begitu dalam keadaan berjalan kau baca, kau tidak menghormati kalam Tuhan. Itu pandangan Imam Malik. Bukan haram, tapi ia tidak digalakkan, kata beliau. Baik, galakan untuk membaca Quran yang berikutnya untuk menghadap kiblat ketika baca Al-Quran Karim. Kan? Menghadap kiblat ni adalah satu ibadah. Anak-anak sekalian ni, ada seorang ulama besar mazhab Hanafi, ulama besar mazhab, iaitu mazhab Hanafi, pengasas mazhab Hanafi, namanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni zaman mudanya pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Habis dia tawaf, habis sa'i, dia pun duduk nak pergi nak pergi tahallul. Maka dia di situ ada tukang-tukang gunting, dia pun sampai kepada seorang tukang gunting. Dia pun bertanya kepada tukang gunting tersebut, berapa bayaran untuk mencukur rambut?
Tukang gunting kata, wahai anak muda, engkau ni dah menunaikan ibadah haji, ibadah yang besar nilainya, ramai orang tak sempat pergi haji, engkau dipilih Allah untuk pergi haji. Kenapa engkau berkira-kira buat ibadah? Tak payah tanyalah berapa nilai, engkau nak bayar je berapa lah. Maka Abu Hanifah pun menjadi malu di tangan seorang tukang gunting, padahal dia seorang ulama besar. Maka dia pun duduk di atas kerusi tukang gunting. Tukang gunting itu tegur kali kedua, wahai anak muda, engkau berada dekat dengan Kaabah. Apa salahnya kalau kau duduk menghadap ke kiblat? Tu je kiblat, bukan jauh sangat ni kau menghadap, menyerong ke sini pula. Imam Abu Hanifah ketika itu masih muda dalam 30-an, dia pun tersedar kali kedua. Orang tukang gunting itu menegurnya. Dia pun mengalihkan posisinya ke arah kiblat. Faham? Kemudian bila dia duduk, tukang gunting itu tegur lagi, wahai anak muda, engkau aku gunting rambut engkau, aku cukur rambut engkau, kau diam je. Kan kau tahu ada kalimah yang ringan di atas bibir, berat atas timbangan. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, la haula wala quwwata illa billah, Allahumma salli ala Muhammad. Lagi apa? La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kan ni semua adalah perbendaharaan syurga. Mengapa kau diam saja? Kan baik kalau kau berzikir, kau berdoa ke? Imam Abu Hanifah menjadi malu untuk kali yang ketiga, ditegur oleh tukang gunting itu. Habis saja dia dicukur rambutnya, dia pun menghulurkan duit pada kadar yang tentu. Maka orang tu pun menerima, dia pun berjalan pergi. Tukang gunting itu tegur dia kali keempat, wahai anak muda, kau dah dapat buat ibadah yang besar, apa salahnya kalau kau sembahyang sunat kat sini? Lalu Abu Hanifah pun malu kali keempat di tangan seorang tukang gunting. Hebat tukang gunting zaman dulu. Maka Abu Hanifah pun sembahyang sunat. Habis sembahyang sunat, dia pun pergi balik pada tukang gunting itu. Kan di Mekah itu mana-mana orang boleh sembahyang sunat kan. Dia pergi ke tukang gunting itu, dia kata, pakcik ni tukang gunting. Pakcik ni bukan tukang gunting ni, pakcik ni orang alim ni. Kalau begitu pakcik ni jangan jadi tukang gunting lah, pakcik berhenti lah, ambil satu sudut dalam masjid haram ni, mengajar lah kat situ. Alim kan? Ustaz Isri alim tak orang macam ni? Dia tegur Abu Hanifah. Maka akhirnya orang tukang gunting itu berkata kepada Abu Hanifah, orang muda ni kata, nak, sebenarnya pakcik tegur engkau supaya buat benda-benda yang merupakan kelebihan dan pahala amal saleh ni, kerana sebenarnya pakcik melihat ada seorang lelaki hitam tapi sangat mulia yang pernah duduk kat sini, dan pakcik dapati dia tidur dalam masjid haram ini, masjid haram di Mekah ni, beralaskan tangannya saja 60 tahun lamanya. Siapakah orang itu? Deng, tahu siapa dia? Namanya ialah Atha' bin Abi Rabah. Atha' bin Abi Rabah ni seorang tabi'i yang terkemuka. Dia anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Orangnya hitam, keturunan Afrika, seorang yang bodoh, orang yang timpang, yang tangannya pun cacat. Ya, kalau dia duduk di satu tempat, orang nampak macam burung gagak hitamnya. Tapi nak cerita, itulah dia Atha' bin Abi Rabah, orang alim yang terkemuka di Mekah, yang pernah hidup di Mekah, beralaskan tangannya sebagai bantal, tidur di situ selama 60 tahun. Beliau adalah seorang yang sentiasa berusaha untuk pastikan di mana saja dia duduk, dia menghadap kiblat. Jadi bila kita baca Quran, anak-anak ambillah peluang untuk cari arah kiblat. Biasakan kita menghadap kiblat, biasakan kita berwuduk. Baik. Lagi yang dikatakan kat sini, galakan untuk memulakan bacaan Al-Quran dengan mohon perlindungan, iaitu membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan kemudian lagi galakan memelihara bacaan pada setiap awal surah dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim. Ya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim satu perkara, kemudian bismillahirrahmanirrahim perkara yang berikutnya. Jadi yang terakhir sekali, baru kali terakhir ni Ustaz Yusi. Hendaklah kita berusaha untuk tadabbur Al-Quran. Tadabbur ni berarti kita menghayati, kita duduk untuk meneliti, melihat, memahami apa yang terdapat di sebalik ayat itu untuk kita cuba amalkan dalam hidup kita. Jadi baca dengan faham lebih baik daripada baca tanpa faham. Jadi setakat ini saja dulu boleh kita kongsi pada malam yang mulia ni untuk anak-anak sejaya dan sahabat-sahabat di Facebook, Nurita Ahmad, Jamilah, ya. Jadi itu saja yang boleh disampaikan. Mungkin ada perkongsian, pertukaran maklumat, persoalan, apa-apa yang berkenaan. Okey. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Razan. Jadi kita buka kepada yang ada kat sini Haikal. Aisyah dia admin tu Haji Iqbal. Tu dia Aisyah tengah request tu, minta tu. Okey. Alhamdulillah. Okey, Haikal ada apa-apa pendapat dan juga soalan lah untuk diberikan kepada yang berbahagia Datuk. Jemput Haikal.
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tambah sikit lagi, lepas tu saya nak tanya soalan, boleh Ustaz? Ya, ya. Okay, boleh ya? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau ada mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran kerana pada hari kiamat kelak dia datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Jadi kenalah dengan tajuk kita, iaitu duduk rumah baca Al-Quran. So nak kata betapa pentingnya Al-Quran ni untuk kita pada hari kiamat kelak. Dan juga ada orang tu dia memberi kesan, orang kata apa, baca Al-Quran ni tak rugi lah, pahala dia besar. Dengar dapat pahala, kita baca dapat pahala. Okay, baik. Jadi Ustaz, saya ada soalan nak tanya Ustaz Hazan, boleh Ustaz? Ya, ya. Okay, boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ada orang dia membaca dengan berlagu, maksudnya bertaranum, Ustaz kan? Okay. Ada orang dia baca tak berlagu, Ustaz. Maksudnya dia baca secara biasa lah. Okay. Jadi bagi saya rasa semakin hari yang Ustaz kan, orang kata apa, yang baca berlagu tu pun kadang-kadang dia tak dapat menyentuh hati para pendengar. Macam tu. Maksudnya patutnya ayat Al-Quran ni dia, orang kata apa, dia ada roh dia sendiri, Ustaz kan. Maksudnya bila kita dengar orang baca, kita rasa tersentuh hati, tu lebih baik, Ustaz kan. Okay. Jadi ada orang dia membaca kosong, maksudnya dia sekadar membaca Al-Quran saja, dia tidak pernah cuba untuk memahami. Okay. Jadi saya ada soalan untuk Ustaz. Apakah cara yang terbaik untuk kita sebagai umat Islam, okay, untuk kita menjiwai Al-Quran tersebut? Maksudnya bila kita baca hari ni tu kita dah menjiwai, esok kita nak baca lagi, lusa kita nak baca lagi. Maksudnya bagaimana cara untuk kita menjiwai, cara untuk kita mendekatkan dengan Al-Quran tu setiap hari? Okay, Ustaz. Okey Ustaz, tu menjiwai. Bagaimana untuk menjiwai? Kalau tak jiwai jadi tak sayang. Macam mana tu Ustaz untuk menjiwai? Dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran oleh Imam Nawawi yang ni, ada satu bahagian di awal yang Ustaz skip, yang menceritakan tentang galakan untuk kita baca Al-Quran ini mengikut tahap-tahap yang tertentu, target yang tertentu. Itu sebab kita lihat di kalangan salafus salih yang sangat bersungguh-sungguh untuk baca Al-Quran ini, kalangan mereka mengkhatamkannya setiap 3 hari, setiap 7 hari, setiap sebulan. Walau bagaimanapun, galakan yang paling penting kepada yang baca Al-Quran ini kena ada tadabbur. Tadabbur ni yang pertama tadi taranum, yang kedua tadabbur. Taranum tidak penting sangat, yang penting adalah tajwid. Tajwid ini berarti membaca dengan betul. Kerana taranum ni anugerah Allah kepada orang tertentu yang bacaannya indah. Macam Imam Syafi'i, kalau dibaca Al-Quran suaranya sangat indah, menyebabkan semua orang yang mendengar bacaannya akan terhenti. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang sahabat yang sangat alim, sahabat yang sangat faqih, sahabat datang dari Yaman. Dan Abu Musa al-Asy'ari ni punya sejarah menarik. Dialah yang pertama bersalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu orang Arab tak kerti bersalam. Salam tangan. Kan sekarang musim PKP kita salam macam ni Abu Musa al-Asy'ari ni yang mula-mula bersalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang tengok, oh macam ni Lalu salam pun menjadi satu amalan orang pada masa itu. Yang pentinglah kita bagi salam sebenarnya. Kalau salam dalam keadaan sekarang tak digalakkan kerana penyakit dan sebagainya. Tapi kembali pada cerita Musa al-Asy'ari ni, beliau mempunyai suara yang indah. Nabi telah menyatakan laqad utita mizmaran min mazamir Daud. Ya Abang Musa al-Asy'ari, engkau ni diberi seruling daripada seruling Nabi Daud, menunjukkan kepada keindahan bacaan Quran oleh Abu Musa al-Asy'ari. Jadi dalam kehidupan kita pada hari ini, kalau kita dapat menguasai taranum di satu kelebihan. Tapi yang lebih penting daripada taranum adalah tajwid sebenarnya. Tajwid baca dengan betul, sifat huruf dibaca dengan tepat, makhrajnya dengan betul, dan satu lagi tahap tadabbur. Tadabbur ni berarti kita faham. Ini yang paling utama. Kerana kalau kita lihat Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mengimamkan salat subuh, beliau amat menghayati Al-Quran itu. Dia baca surah Yusuf, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadu kepada Tuhanku tentang kesedihan aku dan juga kelemahan aku kepadanya. Maka dibaca itu, nangis Sayyidina Umar. Dia tak boleh sempurna dalam sembahyang. Semua orang dalam Masjid Nabawi itu menangis. Bayang beratus-ratus sah menangis. Dan akhirnya isteri mereka yang dekat rumah pun mendengar, menangis juga mereka. Satu Madinah menangis. Jadi itu kesan daripada tadabbur. Tadabbur sangat penting. Kerana bila kita baca Al-Quran tidak faham, memang kita dapat pahala. Tapi kalau kita baca dengan faham, kita dapat pahala baca Quran dan pahala memahamkan Quran, pahala tadabbur Quran. Jadi tadabbur ni satu kerja yang mesti dilakukan, mesti diusahakan.
Itu sebab antara para ulama, guru kami di Jordan, Syekh Salam Fatal Khadidi, meletakkan tadabbur ni tidak boleh berlaku melainkan anda menguasai bahasa Arab. Kerana kalau anda tak faham bahasa Arab, anda tidak akan faham Quran. Kerana memahami Al-Quran dengan bahasa terjemahan tidak sama dengan memahami Quran dengan bila kita faham bahasa Arab. Ya, jadi hendaklah kita berusaha untuk memahami Al-Quran. Dan ini dimaksudkan oleh anak anda Haikal tadi, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ikra'u Az-Zahrawaini, bacalah kamu dua surah yang ibarat bunga yang mengembang, lanjutan daripada hadis tadi, ya, iaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, kerana kedua-duanya akan jadi ibarat burung yang akan meneduhkan kamu di akhirat nanti dengan kelompoknya yang banyak. Dalam hadis lain mengatakan mereka akan berhujah untuk kamu di akhirat nanti. Jadi syafaat yang dimaksudkan adalah melengkapkan kelemahan-kelemahan yang berlaku dalam pemarkahan akhirat kita. Andai seseorang masuk universiti, katalah markah dulu satu paper tu 50, dia dapat 49. Dengan sebab gagal subjek tersebut, dia kena repeat satu semester 4 bulan. Bayangkan kalau kita belajar kat sebuah universiti kat luar negara pula tu, beasiswa dah tamat, 4 bulan ni nak makan apa, macam mana nak bayar, duduk sewa rumah tu nak kena bayar. Jadi kita pun pergilah jumpa dengan profesor yang mengajar subjek tersebut. Tuan, Prof, tolonglah, saya ni orang Malaysia, datang dari jauh, saya subjek saya tinggal satu je subjek tuan ni, saya dapat 49, boleh tak bagi saya satu saja, bukannya 10, satu saja. Bila dapat 50, passing mark lah, markah lepas, dan kita boleh graduate lah. Jadi maksudnya ke akhirat, kita memang banyak kelemahan dan kekurangan. Maka datangnya surah-surah ni, mari kita baca kekayaan kekuasaan Allah itu sengaja nak menunjukkan kepada kita di akhirat. Walaupun pembentangan amalan ni sudah berakhir, tapi Allah punya kehebatan, kemuliaan, ketinggian, keagungan, Allah sengaja membiarkan ada perkara yang menjadi seolah macam suspend dalam hadis. Lalu orang itu terbenung, Allah, aku ni satu poin lagi. Maka ketika itu Allah akan suruh malaikat menyemak lagi, tak boleh kira. Maka akhirnya dia baca Al-Quran, baca surah Al-Mulk masa nak tidur malam contohnya, maka itu akan ditambah nilai, padahal dah ada dalam catatan Allah dah. Tapi nak menceritakan kehebatan, kemuliaan, keseronokan, ganjaran untuk orang yang baca Quran ni tadi, maka dia datang menampung di saat akhir. Macamlah tamsilan yang dikemukakan tadi, dia nak graduate, satu markah saja untuk pass, maka dia perlu satu, dia bukan minta 10, satu saja. Itu namanya syafaat. Syafaat berarti melengkapkan satu kekurangan untuk membolehkan seorang itu selamat di akhirat nanti. Okey kah? Boleh ke? Ya, Boleh. Wadi, okey. Okey Aisyah. Apa tu? Kita nak minta Aisyah berkongsi. Aisyah, apa tu? Ya, dengar tak Aisyah? Dengar? Dengar. Okay, Aisyah telah berjaya berjaya menjadi seorang hafizah. Berjaya mengkhatamkan Quran, secara hafazan 30 juzuk pada musim PKP yang yang lepas. Yang 3 bulan lepas. Jadi boleh tak Aisyah kongsi sedikit pengalaman macam mana caralah untuk menjadi seorang hafizah, dan boleh juga bagi soalan kepada Datuk. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First sekali saya nak share dululah pasal apa cabaran bila saya nak hafal Quran. Lepas tu macam mana saya boleh start mula nak hafal Quran sampai saya berjaya dapat 30 juzuk tu. First sekali saya memang ada minat nak hafal Quran tu sejak darjah 6, habis darjah 6 tu memang niat nak masuk sekolah tahfiz. Alhamdulillah Allah mudahkan urusan dapat masuk semester. Lepas tu bila masuk semester tu lah banyak ustazah-ustazah kat sana yang suruh tanamkan dalam diri kita orang untuk terus hafal Quran walaupun yang jadi. Lepas tu banyaklah ustazah bagi dorongan, kata kalau dah pilih jalan nak hafal Quran ni, maksudnya murajaah tu adalah pekerjaan seumur hidup. Kalau tak memang Al-Quran tu boleh bagi laknat kat kita. Lepas tu kalau nak hafal Quran ni tipulah kalau kata senang. Hafal Quran tu banyak saya dia daripada kawan-kawan,
daripada persekitaran sendiri, pelajaran lagi, sebab masuk sekolah tahfiz tu bukan sekolah tahfiz saja, masuk yang ada akademik sekali. So kena pandai seimbangkan diri, kena bangun awal, kena ada masa dengan akademik, dengan Al-Quran, kena pandailah bagi masa. Memang susah sangat. Lagi bila dah pindah dari sekolah tahfiz tu, masuk SMK Selamat Jaya pula, Ustaz Yusri banyak tolong saya, suruh habiskan Al-Quran tu sebab lagi separuh lagi. Lepas tu saya usaha juga, walaupun dah naik form 4, form 5, susah sikit nak menghafal tu sebab banyak komitmen lain. Dah masuk form 4, form 5 ni lebih kepada akademik lah. Tapi saya cuba juga untuk habiskan. Lepas tu dorongan daripada mak ayah saya banyak kata kakak boleh. Alhamdulillah saya waktu KP hari tu saya berjaya habiskan 30 juzuk. Sekarang dalam proses mengulang satu Quran tu. Syah ada soalan dekat Datuk? Pandangan ke? Ada Ustaz. Okey. Ustaz Zazan, saya nak tanya, saya untuk orang yang macam yang dah hafal Quran ni, macam mana cara nak terus committed dengan Al-Quran tu? Sebab kadang-kadang makin saya perasan makin lama makin hari saya pun makin kadang-kadang makin jauh dari Quran sebab kadang-kadang lagi lebih pada benda lain. Baik, Aisyah. Lagi bila dekat rumah ni. Ya, macam ya. lebih pada benda lain. Macam mana nak macam nak tanamkan dalam diri tu? Boleh. Baik. Sebenarnya kalau kita lihat dalam hadis mengatakan kamu hendaklah sentiasa bersama Al-Quran, fa innahu asyaddu tafalutan minal ibil. Dia diumpamakan orang yang hafal Quran ni kena jaga Quran dengan betul, kerana Quran itu lebih cepat larinya daripada seekor unta yang tidak bertambat. Betul. Jadi dalam konteks Aisyah, ya, Ustaz ucapkan banyak tahniah, moga dapat kekal jaga Quran ya, kerana tak adalah kemuliaan lebih besar daripada orang menghafal Quran. Nanti ibu ayah enti ke akhirat nanti akan gembira lah melihat enti dipakaikan dengan crown dan kemudian dipanggil duduk tempat yang mulia untuk dikalungkan dengan penghargaan, kehebatan daripada Allah SWT lah. Dalam hadis mengatakan bahawa innalillahi ahlina fil ard, Allah memiliki golongan yang disayangi di akhirat, di dunia. Maka bila ditanya siapakah mereka itu wahai Rasulullah, Rasulullah menjawab itulah orang yang menghafal Quran, ahlullah wa khafsatu. Mereka itulah orang yang merupakan keluarga Allah yang diberikan sayang utama olehnya, dan juga mereka ini orang yang paling khusus kedudukan di sisi Allah SWT. Lagi kalau orang yang baca Al-Quran ni, mereka disibukkan dengan baca Quran, dia tak sempat nak meminta doa kepada Allah, Aisyah ya, dan semua anak-anak yang ada yang malam ni hadir. Maka dalam hadis mengatakan ataituhu afdal mimma u'tis sa'ilin, Allah akan beri kepada orang yang sibuk baca Quran, tak sempat nak minta kepada Allah, lebih baik daripada segala permintaan manusia yang ada di dunia. Bayangkan kat dunia orang ni minta sihat, orang ni minta kaya, orang ni minta kejayaan. Jadi apa yang diberikan kepada ahli Quran macam enti ni yang sibuk baca Quran, segala yang orang minta itu enti dapat bahagian, bahkan lebih daripada itu. Jadi ini motivasi yang kena selalu disematkan dalam diri supaya kita mempunyai jadual yang tetap untuk membaca Al-Quran. Dan bagi ibu ayah yang mendapat kemuliaan anak-anak menghafal Quran ni, hendaklah meluangkan masa untuk tasmik dengan mereka, duduk. Dan kalau tak dapat nak tasmik, cubalah upah sesiapa di kalangan ustaz-ustazah yang boleh datang untuk menemani, sekurang-kurangnya dapat mengingati surah-surah yang penting daripada Quran. Kerana kadang-kadang ayat-ayat ni kita faham, di hujungnya bagi yang tidak selalu melakukan apa dipanggil sebagai tasbih ni, maka dia akan keliru, kerana di hujung ayat ni banyak yang sama. Ada surah Al-Ma'idah sebagai contohnya, dan surah Al-Baqarah sendiri pun ada banyak ayat yang mirip-mirip sama. Maka hendaklah setiap orang yang hafal Quran ni, ibu ayahnya memberi sokongan, dorongan dan melihat jadualnya, dan kita mesti punya kesungguhan untuk bangun malam. Kalau kita lihat dalam kitab At-Tibian ni, antara sebab mereka dapat ingat Quran, mereka bangun malam. Mereka punya waktu dengan Allah pada waktu malam. Jadi Allah SWT akan kekalkan ingatan itu dalam dirinya. Faman lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Bagi siapa yang Allah tidak beri kepadanya nur, maka tiadalah baginya nur. Jadi nur ni berarti salah satu daripadanya ayat-ayat yang Allah berikan kepada orang yang hafal Quran. Mesti ada jadual, mesti ada motivasi, mesti bangun malam, mesti mengelakkan benda-benda yang haram, melihat benda-benda yang haram.
Dan ini antara sebab-sebab boleh menyebabkan Quran tu kekal dalam diri, seperti disebut oleh Imam Nawawi dan juga Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Dan ada satu doa yang mungkin ente ada belajar kan, doa yang Sayyidina Ali amalkan, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi ma abqaitani. Ada satu doa yang bangun malam mesti baca doa tu. Ya Allah, kekalkan ingatan, kemuliakan aku dengan meninggalkan benda yang haram dan mengingati apa yang kau beri kepadaku. Jadi doa ni kena dibaca selalu, insya-Allah. Satu lagi doa yang Nabi anjurkan kepada Abu Hurairah, Allahumma zidna wa la tanqusna wa atina wa athirna wa la tu'thir alaina warḍina warḍa'na. Ni antara ayat yang doa yang dibacakan untuk mengelakkan berlakunya lupa ni tadi. Okay. Terima kasih kepada Datuk. Jadi sebelum kita akhir, saya nak jemputlah rakan bicara kita, saudara Aisyah dan juga saudara Haikal untuk memberikan sedikit mungkin peringatan ke apa komunikasi kepada adik-adik lah. Haikal dengan Aisyah ni dah tingkatan 5 tahun ni. Aisyah, untuk maklumat juga, Aisyah ni sebenarnya pemenang Naik Johan. Naik Johan hafazan Al-Quran hingga 20 peringkat negeri wilayah Ketua Kuala Lumpur. Okay, Aisyah Haikal pun pernah dapat tempat ketiga kuliah Ramadan, tazkirah Ramadan, tingkat negeri juga wilayah Kuala Lumpur. Jadi sebelum Ustaz yang berbagai Datuk memberikan urutan dan juga doa lah, insyaAllah kita jemputlah dulu dua orang rakan bicara kita. Kita mula dengan Aisyah dululah. Okay, Assalamualaikum. Pada jadi 2 minit juga. Okay, Assalamualaikum. Saya nak pesan dekat semua adik-adik perempuan dah. Korang kalau boleh jangan lupa baca Quran setiap hari, sebab jangan rasa Quran tu satu beban, sebab benda tu sebenarnya banyak sangat bagi syafaat dekat kita. And untuk korang yang sekolah tahfiz, mungkin ada yang sedang menonton ni sekolah tahfiz, jangan rasa terbeban kalau yang baru nak start hafal Quran tu. Kalau korang lambat, jangan rasa tertekan dengan benda tu, sebab benda tu normal, ujian dalam hafal Quran. So saya sangat setujulah kalau ada yang cakap Al-Quran ni sebenarnya memang bagi syafaat dekat kita. Al-Quran ni sebenarnya banyak sangat yang bagi kita kemudahan dekat dunia ni, dan sebenarnya bukan kat dunia je, dekat akhirat nanti pun lagi banyak syafaat dia. So bacalah Quran, jangan sampai kita mati dalam keadaan kita tak sempat nak baca, tak pandai nak baca Quran, sebab benda tu rugi sangat-sangat. Itu je. Okay, Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kepada yang menonton ni, kita perlu ingat satu perkara je, iaitu Al-Quran ni dia sumber pahala yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita lah. Al-Quran diutuskan oleh Al-Quran tu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga salah satu peninggalan Rasulullah kepada kita. Kita kena pegang dengan kuat, lagi pada akhir zaman ni. Okey. Jadi orang kata apa, memang tak rugi baca Al-Quran. Saya tekankan memang tak rugi. Setiap hari tu kalau boleh lepas solat, orang kata apa, sehari 2 muka surat. Lepas satu waktu solat tu kita baca 2 muka surat. Kalau sehari dah 10 muka surat dah, lebih lagi bagus. Macam tu. Okey. Kerana apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata siapa baca satu huruf dalam Quran tu dia dapat satu kebaikan. Satu kebaikan tu 10 pahala pula. Lepas tu Nabi tak kata pula alif lam mim tu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Bayangkan satu muka surat ada berapa huruf. Memang tak rugi. Okey. Jadi apa Al-Quran ni sesuatu yang mukjizat dia sangat tinggi. Mukjizat daripada mana? Daripada setiap sudut ada mukjizat dia. Daripada segi susunan ayat dia, daripada segi merawat, kita gunakan Al-Quran ni pelbagai tujuan kan. Okay. Dari segi intonasi pun mukjizat, itu memang yang penting sekali. Jadi orang kata apa, kalau kita betul-betul sayang Rasulullah, kalau kita contohi Rasulullah sebagai idola kita, kita kena baca Al-Quran setiap hari. Sebab Aisyah kata,
bukan Aisyah ni, Aisyah isteri kepada Rasulullah. Dia kata kelak Nabi ni macam Al-Quran. Macam tu. Sampaikan macam tu. Sayyidatina Aisyah menggambarkan akhlak Rasulullah. Kalau kita nak jadi macam Rasulullah, kita nak dapat pahala lebih, kita baca setiap hari Al-Quran. Okay. Memang Allah ciptakan lidah kita pun setiap hari, para viewers, untuk kita jadikan, untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita ingat kepada Allah. Lidah kita ni cakap benda yang baik. Kalau kita cakap benda-benda tak elok pun, kita kena istighfar macam tu. Sebab apa? Memang dalam Al-Quran pun Allah kata kita ni dicipta. Okay, macam ni. Ayat macam ni. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia tu melainkan untuk beribadat kepada aku. Okay, macam itulah. So, setiap tu badan kita ni ada dicipta oleh Allah dengan baik, kita kena gunakan dengan baik. Salah satunya ialah membaca Al-Quran pada setiap hari. Okay, itu je. InsyaAllah. Ya, seterusnya saya jemputlah sebagai Datuk untuk membuat rumusan dan membaca doa. Kerana Datuk ni banyak berkongsi doa daripada hadis, daripada Al-Quran. Jadi hari ini kita aminkan doa yang berbahagia Datuk Dr. Zahzan. Jemput Datuk untuk memberi rumusan lah pada perbincangan kita pada malam ini. Ya, Ustaz Yusri yang dimuliakan dan juga anak-anak Haikal dan Aisyah dan ibu bapa yang dimuliakan sekalian, teman-teman sesahabat dalam Facebook. Jadi kita dapat lihat pada malam ni kesungguhan untuk membaca Quran ni sebenarnya Allah pilih, ya. Orang dapat baca Quran ni adalah pilihan daripada Allah. Summa awrasna al-kitab alladhina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Orang yang baca Quran ni ada 3 kategori. Yang pertama, dia zalim pada dirinya sendiri. Dia baca amatlah kurang. Ada pula orang yang bersederhana. Dia baca mungkin seminggu sekali, mungkin sebulan sekali. Ada orang yang memang Allah beri kelebihan kepadanya untuk menghafal Quran, baca Al-Quran, maka itu kelebihan yang Allah beri kepada siapa yang dikehendakinya. Kerana di hujung ayat yang bersifat menunjukkan bersungguh-sungguh tu, Allah ceritakan itu kelebihan Allah beri. Jadi bila kita hidup dalam hidup ni, kita punya banyak peluang untuk membaca. Kita baca banyak WhatsApp, kita lihat banyak Facebook, Instagram. Kalau kita tak baca, mungkin kita rasa ketinggalan. Mengapalah kita tidak baca Al-Quran Al-Karim? Kerana Sayyidina Osman pernah berkata, "Lau kana al-qalbu safiyan lama syabi'a min kalamillah azza wa jalla." Kalau hati itu bersih, dia tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran Al-Karim. Sayyidina Osman pun ketika matinya, mati dengan Quran yang hancur di tangannya dibaca, dengan tangisan, dengan penghayatan. Ya, tapi ada di kalangan kita yang Quran yang kita miliki mungkin baru tadi kita beli, masih bersih, elok, belum sempat untuk dibaca, amat malang sekali. Jadi tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, kita dapat belajar daripada anak-anak kita ni kesungguhan mereka. Kalau mereka boleh buat, kenapa kita ayah ibu tak boleh buat? Kena tak selalu cabaran dalam diri kita. Kenapa orang lain boleh buat? Kenapa orang lain boleh hafal? Kenapa orang lain boleh bersungguh-sungguh? Jadi itu kelebihan yang Allah berikan. Yang sama kita tangguhkan majlis dengan baca doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina warḍina warḍa'na. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Pada ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada terutama yang berbahagia Datuk Dr. Zahzan dan rakan bicara kita Haikal dan juga Aisyah, dan tidak lupa pada semua penonton yang dirahmati Allah. Dan insya-Allah apa yang kita dapat pada malam ini akan menjadi peringatan dan petunjuk yang berkekalan kepada kita insya-Allah. Dan saya ingin maklumkan juga pada hari Selasa insya-Allah, pada hari Selasa malam ni, hari Selasa malam minggu depan insya-Allah kita akan adakan diskusi fiqh Syafi'i. Diskusi fiqh Syafi'i tentang solat berjemaah yang akan kita akan tampilkan yang berbahagia Datuk Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit untuk bersama-sama dengan kita pada hari tersebut lah. Jadi itu sajalah daripada kita untuk malam ini, dan kita sudahi dengan tasbih kafarah dan doa.
Terima kasih Datuk. Terima kasih semua. Datuk. Aika, Aisyah, Fadil, InsyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Okay, InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga like FB Datuk Razan. Setiap apa tu selepas Isyak akan ada tugas tafsir daripada yang bagi Datuk. Dan jangan lupa juga like kita Badan Dakwah Al-Hani Jaya. InsyaAllah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih tuan-tuan atas pelibatan tuan-tuan pada kali ini, dan insya-Allah kita dapat berkuliah lagi pada waktu yang lain malam esok seperti biasa pada pukul 9 malam insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.